Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah merupakan program anjuran daripada Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAP) dengan kerjasama Seksyen Psikologi dan Kaunseling Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar USIM. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan saya Muhammad Fazwan bin Zakaria sebagai ahli AKRAP USIM, dan juga kita punya penceramah Dr. Rabiatul Adawiyah juga sebagai ahli AKRAP USIM lah. Justru itu, bagi memberkati perjalanan majlis kita pada pagi ini, saya mohon untuk kita buka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Dr. Rabiatul Adawiyah, pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM lah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Rabiatul Adawiyah dengan tajuknya yang saya fikir amat menarik untuk dikupas, iaitu kemaafan dendam yang terindah di bulan Ramadan. Saya persilakan doktor untuk sesi seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kita punya pengurusi majlis pada hari ini, Cik Muhammad Fazwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya rasa tak kelewatanlah jika saya mengucapkan salam Ramadan Karim kepada pengurusi majlis dan juga semua penonton-penonton yang bersama kita pada sesi tazkirah anjuran AKRAP USIM. Jadi tajuk yang dipilih oleh jawatan kuasa adalah kemaafan dendam yang terindah di bulan Ramadan. Jadi satu topik yang bagi saya dia sangat signifikan dengan bulan Ramadan, bulan maghfirah, yang mana misi utama kita dalam bulan Ramadan ini adalah untuk kita memperbanyakkan amal soleh, dan amal soleh itu akan menjadi lebih baik, lebih bagus jika misi kita yang paling utama adalah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kemaafan kepada seluruh orang-orang di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi kupasan bagi tajuk ni kita akan lihat jaya. Okey, kita akan lihat yang pertama berkaitan dengan hubungan di antara kemaafan dan bulan Ramadan. Jadi kenapa kita pilih tajuk kemaafan? Kemaafan tu pula digandingkan dengan kalimah ataupun perkataan dendam. Sebab maaf ni sebenarnya jika dia tidak diberikan dengan ikhlas, maka akhirnya dia akan menimbulkan dendam. Jadi bulan yang mulia, bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah, bulan maghfirah, maka dalam bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala menyeru umatnya untuk memohon sebanyak-banyaknya pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya petiklah ayat yang biasa kita dengar dalam bulan Ramadan, iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kita umat Islam keseluruhannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mulianya Ramadan ini adalah kerana di dalamnya juga diturunkan Al-Quran Al-Karim, dan Allah perintahkan kewajipan kita berpuasa. Moga-moga kita menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum ni maknanya dengan ibadat puasa itu jika dilakukan dengan sebaiknya maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi fokus saya kan dalam ayat ini adalah perkataan la'allakum tattaqun itu sendiri, di mana kalau kita lihat dalam Al-Quran perkataan tattaqun itu banyak dikaitkan juga dengan ayat-ayat lain dan juga tema-tema lain di dalam Al-Quran. Jadi antara yang saya ingin bawa dalam kita punya tazkirah pada pagi ini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237 berkenaan dengan bagaimana memaafkan itu adalah satu perbuatan yang sangat hampir dengan sifat takwa, iaitu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan pemberian kemaafan itu adalah amat hampir dengan sifat takwa. Jadi bulan Ramadan kita diasah, kita dilatih untuk meningkatkan kita punya amalan, meningkatkan kesabaran kita. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa, antara ciri yang paling utama orang yang bertakwa ini seperti yang dinyatakan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 237 ini adalah dengan pemberian kemaafan. Dan pemberian kemaafan ini adalah salah satu indikator bahawa kita hampir sangat dengan sifat takwa. Jadi dengan puasa yang benar, dengan pemberian kemaafan yang begitu ikhlas, tulus dari hati, maka insya-Allah sifat takwa itu sudah ada pada diri seorang yang memaafkan, sering memaafkan. Jadi itu yang kita lihat dalam ayat surah Al-Baqarah, dan anjuran memaafkan ni juga kenapa Islam sangat menganjurkan memaafkan. Bahkan kalau kita lihat memaafkan ini dalam Al-Quran disebut dengan kalimah afu. Afu ini adalah maksud dia memaafkan. Jadi begitu diutamakan sekali sifat memaafkan ini, kerana daripada sifat memaafkan ini kita menghindarkan diri kita semua daripada satu keadaan yang lebih teruk. Sebab bila tidak maaf akan adanya penganiayaan, adanya persengketaan, adanya kerosakan, dan lebih buruk lagi dengan tidak memaafkan itu akan lahir dendam sehingga akhirnya berlakulah pembunuhan yang memberikan mudarat yang sangat besarlah kepada manusia. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin jugalah untuk memberi sedikit penerangan tentang kalimah afu dalam Al-Quran ini, yang mana kalimah afu dalam Al-Quran ini dia sangat sinonim dengan topik yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu sifat memaafkan. Jadi kalimah afu dalam Al-Quran ini kalau kita lihat ada banyaklah, dalam 30 lebih kalimah, yang mana al-afu ini dia bermaksud memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada permintaan maaf dari pihak yang melakukan kezaliman sehingga tidak muncul niat membalas dendam. Jadi ini satu proses, bagi saya satu proses yang amat mencabar untuk memberikan kemaafan. Dan dalam Al-Quran Allah memuliakan, Allah memberikan satu kedudukan yang tinggi kepada orang yang memulakan kemaafan. Jadi dalam Al-Quran bila disebut afu ini, maknanya dia berada dari pihak diri kita sendiri, kita yang memaafkan orang lain, dan bukan orang itu yang datang meminta maaf pada kita. Jadi dia bermula daripada diri sendiri, dan itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita memberikan kemaafan yang begitu tulus, ikhlas, maka terhapus perasaan dendam. Sebab
dendam ini dia sangat berkait rapat dengan kemaafan yang tidak diberikan dengan begitu ikhlas. Jadi bila keikhlasan dalam memaafkan itu berlaku, maka tak ada timbul dendam di dalam hati seseorang, dan itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran bila Allah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya tentang kalimah afu. Dan kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama asma Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antaranya adalah afu, iaitu Allah merupakan seorang yang maha, Allah adalah Tuhan yang maha pemberi kemaafan, pemberi kemaafan dan juga keampunan. Jadi kerana itu kita sendiri kena mulakan memberikan kemaafan kepada seseorang, walaupun sebenarnya dia tidak datang kepada kita untuk memohon kemaafan. Dan permintaan maaf kepada orang lain penting dilakukan untuk menjaga hubungan kita sesama manusia dan agar kita terhindar daripada sifat dendam dan kebencian, dan akhirnya akan timbullah perdamaian. Ini kita lihat banyak sebagai contoh kan, kalau kita lihat dalam keluarga yang mana ada timbulnya perasaan marah, benci, pergaduhan, sehingga akhirnya tidak bertegur sapa kan, dan tak ada memaafkan memaafkan sesamanya, akhirnya dia akan timbul dendam kesumat yang akan berlarutan sehingga berlanjutan kepada keturunan demi keturunan kan, sehingga adanya istilah dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai dendam kesumat. Jadi dia bertitik tolak daripada sikap seseorang yang tidak mahu memberikan kemaafan. Dan kerana itu kita lihat dalam bulan Ramadan, KPI bulan Ramadan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, dan antara ciri-ciri takwa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran banyak disebut dengan perkataan memaafkan, dengan juga perkataan sabar. Sabar dan memaafkan itu adalah antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kita dilatih 30 hari kan, lebih kurang sebulan dalam bulan Ramadan ini, dilatih supaya kita menjadi seorang yang pemaaf, menjadi seorang yang sabar, kerana dalam bulan Ramadan ini kita diberi ujian, iaitu kita tak boleh makan. Bila tak boleh makan ni maknanya kalau orang yang tak sabar, orang yang marah, maka dia akan mudah untuk meningkatkan lagi kemarahannya. Sebab apa? Tengah lapar kan. Lapar ni sebenarnya dia trigger untuk banyak perkara-perkara buruk yang lain. Tetapi Allah ajar dengan laparnya kita dalam bulan Ramadan ini, Allah melatih kita supaya kita dapat menurunkan sifat amarah kita lebih sabar, dan kita boleh mudah memaafkan orang lain. Bahkan dalam bulan Ramadan ni kita digalakkan untuk perbanyakkan doa. Kalau kita solat dalam solat tarawih kan, kita dengar imam membacakan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna kan. Jadi itu adalah doa agar kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bulan Ramadan nanti kalau jumpa Lailatul Qadar, apa yang perlu saya buat? Amalan apakah yang perlu saya buat untuk malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan memperbanyakkan bacaan doa yang dinyatakan ini, doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ini antara doa supaya kita dalam bulan Ramadan ini, bila kita baca doa ini, maka doa ini adalah latihan supaya kita bertindak selepas itu menjadi seorang yang suka memaafkan orang lain. Bahkan buah daripada sikap memaafkan ini, maka segala penyakit-penyakit hati yang lain akan hilang, seperti iri hati, dengki, sebab semua sifat-sifat buruk itu berpunca kebanyakannya daripada sikap tidak memaafkan orang lain. Bila tak nak maafkan orang lain, maknanya dia akan ada bersamanya sifat dendam, benci dan dendam. Bila benci dan dendam tu dia mengharapkan agar orang yang dibenci dan didendami itu mendapat sesuatu yang buruk ataupun musibah. Maka yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat sabar dan juga sifat memaafkan.
Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran juga, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang maaf ni, kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan maaf ni juga ada dinyatakan dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, ayat ni panjang lah. Ayat ni panjang. Allah ceritakan bagaimana Allah janjikan syurga kepada golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi syurga yang Allah nyatakan itu adalah syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga yang diberikan khas kepada siapa? Kepada yang nak kita fokus di sini adalah 3 golongan yang ada kaitan yang sangat rapat dengan sifat maaf yang kita bincangkan hari ini. Jadi bila Allah kata Allah janjikan syurga, yang mana syurganya seluas langit dan bumi, Allah janjikan kepada siapa? Yang pertama, Allah janjikan kepada orang yang al-kadhimin al-ghaidh. Al-kadhimin al-ghaidh ni adalah orang yang dia dapat menahan marahnya, dapat menahan sifat amarahnya. Jadi sifat amarah ni kalau kita lihat dalam ayat ini, kita lihat dalam tafsir-tafsir, dinyatakan amarah ini adalah marah yang mana orang itu selayaknya dimarahi, tetapi si yang marah itu tak marah, ditahannya marah. Jadi kadhimin ini adalah orang yang menahan, dan bila dia menahan ini seperti mana para tafsir kata, menahan air daripada tumpah, daripada bekas. Maknanya bila kita pegang bekas yang penuh air, kita tak nak bagi tumpah, mesti kita bawa dengan berhati-hati supaya tidak tumpah. Jadi dalam konteks al-kadhimin al-ghaiz, orang yang menahan marahnya ini adalah orang yang mana kemarahan itu tidak terpancar pun even di wajahnya. Sebab kadang-kadang orang marah, kita tahu dia marah dengan perkataan dia kan, dengan perlakuan dia. Tapi pada peringkat yang lebih awal, marah itu berlaku dengan perubahan pada emosi dan juga riak wajahnya. Jadi Allah kata, Allah janjikan syurga yang seluas langit dan bumi kepada orang yang berjaya menahan marahnya. Contohlah kan, kalau kita di pejabat ni, staf kita ataupun orang bawahan kita buat kesilapan, dan kita sebenarnya ada hak untuk marah dia, tetapi kita mengambil pendekatan tidak marah. Kita tidak marah, kita tahan marah kita, maka inilah antara ciri-ciri ahli syurga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Dia berjaya menahan marahnya, walaupun marah itu adalah sesuatu yang selayaknya dia menuntut bela. Contoh, ada orang tiba-tiba ejek dia, ataupun tiba-tiba ada orang fitnah dia, dia boleh ambil keputusan untuk datang jumpa orang tersebut dan memarahi orang tersebut dan tidak memaafkan orang tersebut. Tetapi dia mengambil pendekatan yang berbeza, iaitu dia menahan dirinya daripada memarahi orang tersebut dan dia memaafkan orang tersebut. Yang inilah yang Allah janjikan, jaminan syurga seluas langit dan bumi. Jadi pertama, Allah nyatakan bahawa mereka yang berjaya tergolong dalam golongan orang yang dijanjikan syurga seluas langit dan bumi ini adalah orang yang berjaya menahan marahnya, walaupun kemarahan itu pada tempatnya, tapi dia tahan, maka dah berjaya dah satu step. Kemudian yang kedua, apabila dia mampu memaafkan orang yang dimarahi tersebut, orang yang sepatutnya dimarah tadi, dan dia tahan marah, dia tak marah orang tersebut, dan dia juga memberikan kemaafan, iaitu dalam ayat wal afina anin nas, iaitu dia memberikan kemaafan kepada orang, kepada manusia. Jadi tadi ada orang telah contoh memfitnah dirinya, ataupun cuba melakukan sesuatu perbuatan yang boleh menyebabkan dia marah, dan marah itu memang berpada pada tempatnya, tetapi dia tahan, dia tak marah orang tersebut, even dalam riak wajah dia pun tak ada nampak dia marah. Sebab biasa orang marah kan muka dia dah lain, tapi dia berjaya menahan pada riak wajahnya, daripada perbuatannya, daripada perkataannya, kemudian lantas dia memberikan kemaafan.
dia terus memberikan kemaafan. Jadi ini satu proses yang mana sebenarnya dia sukar untuk kita lakukan, melainkan kita menurunkan ego yang ada pada diri kita. Kita tak marah orang tersebut, bahkan kita maafkan dia, dan yang lebih tinggi lagi darjatnya, selepas kita maafkan orang tersebut, maka kita berikan kebaikan kepada dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat banyak kebaikan. Pernah dicerita dalam satu tafsir kan tentang ayat ni, ada seorang alim tu, dia ada dia punya hamba lah, dia ada hamba dia minta hamba dia tu bawa bekas air lah untuk ambil wuduk. Lepas tu bekas air tu terjatuh pada tuan dia. Jadi kena dekat tuan dia, sakit. Jadi tuan dia nak marah sebab hamba dia careless, cuai, bawa bekas kemudian jatuh kena dekat dia dan dia sakit dan dia nak marah. Bila dia nak marah, dia nak trigger marah tu, maka si hamba yang cerdik ni dia kata apa? Wal kadhiminal ghaiz. Maknanya dibacakan ayat ni, maknanya dia kata dan orang yang dapat menahan marahnya. Maka betul, majikannya tak jadi marah. Dia kata okeylah, dia tak marah. Kemudian disebut wal afina anin nas. Maka majikan dia pula kata, baiklah, saya telah memaafkan perbuatan awak tadi yang jatuhkan air, saya maafkan. Dalam tadi nak marah, tapi dengan cerdiknya hambanya tadi, dia baca ayat wal kadhiminal ghaiz, maka dia tak marah, majikannya tak marah. Wal afina anin nas, maka majikannya terus memberikan kemaafan. Yalah, saya maafkan perbuatan kamu tadi. Kemudian hamba tu baca wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang membuat ihsan, berbuat kebaikan. Maka apa yang berlaku? Majikannya telah memerdekakan hamba tersebut. Jadi inilah dia level-level yang kita lihat, yang perlu kita faham dalam kehidupan kita apabila kita berjaya menahan marah. Bahkan bukan sekadar menahan marah. Maknanya menahan marah ni satu level. Level yang lebih tinggi daripada menahan marah itu adalah kita sanggup memberikan kemaafan kepada orang yang melakukan kezaliman pada kita atau orang yang melakukan penganiayaan kepada kita. Kita dapat memberikan kemaafan dengannya dengan ikhlas. Bahkan kita boleh memberikan kebaikan pula kepada orang tersebut, macam cerita tadi. Jadi inilah dia yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan dan juga kelebihan orang yang sentiasa memaafkan orang yang lain. Jadi maknanya kalau biasanya dalam kehidupan kita orang buat jahat, kita nak balas balik kan. Dalam Islam boleh je kalau kita orang aniaya kita, macam qisas kan. Qisas ni orang tumbuk kita tumbuk balik. Dia patahkan hidung kita patahkan hidung balik. Itu adalah dari aspek Islamnya dia adalah adil. Maknanya dia memberikan, dia buat sesuatu penganiayaan, kita balas balik, itu adalah adil. Tapi yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang mampu membalas kejahatan, orang bagi dia jahat, dia balas dengan kebaikan. Yang ini yang kita dapat lihat daripada ayat ini dan daripada tuntutan sendiri dalam Al-Quran. Bila kita lihat perkataan afu tadi tu pun, maknanya kita sendiri yang memulakan, memberikan kemaafan kepada orang yang menganiaya kita tanpa orang tu meminta dahulu. Jadi kita sendiri yang memberikan, maka itu adalah yang lebih baik. Dan apa lagi yang lebih baik daripada memaafkan? Kita mampu untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang yang menganiaya dan menzalimi kita. Jadi kat sini kan kalau kita lihat daripada pemahaman ini, hakikat sebenarnya orang yang memaafkan, orang yang memberi maaf, dia sebenarnya bukan orang yang kalah. Dia adalah orang yang menang sebenarnya. Bila dia yang memulakan kemaafan, maka dia adalah orang yang menang. Orang yang banyak mengalah, maka dialah orang yang menang. Contoh kan dalam perkahwinan, biasanya ada contoh kalau ada dalam sama ada suami atau isteri yang selalu nak menang kan, dia asyik nak menang kan, dan dia kalau bagi apa-apa cadangan, dia nak cadangan je yang diterima, dan satu pihak lagi mengalah.
Hakikat sebenarnya yang menang siapa? Yang menang bukanlah orang yang sentiasa keputusannya diikuti, tetapi orang yang sentiasa mengalah itu adalah orang yang menang. Jadi nampak di sini bahawa Islam mengajar kita supaya kita berada di posisi yang sebenar. Bukanlah bila kita mengalah maknanya kita kalah. Mengalah bermakna kita menang. Dan ditunjukkan juga dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat. Ada seorang sahabat ni yang sangat bagus, yang boleh kita jadikan selain daripada Rasulullah seorang yang pemaaf. Rasulullah, sahabat Rasulullah sendiri yang saya nyatakan di sini adalah Abu Damdam, yang mana Rasulullah sendiri memuji sikap Abu Damdam. Apakah yang dilakukan oleh Abu Damdam ni? Abu Damdam ni kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, baginda bersabda bahawa dia adalah seorang yang ketika berpagi dia berkata, "Ya Allah, aku telah hibahkan diriku dan kehormatanmu kerana-Mu." Maka dia tidak mencaci orang yang mencacinya, dia tidak menganiayai orang yang menganiayainya, dan dia tidak memukul orang yang memukulnya. Maknanya level dia adalah level golongan orang yang wallahu yuhibbul muhsinin. Orang caci dia maafkan. Maknanya inilah setiap hari rutin Abu Damdam, setiap pagi dia memberikan kemaafan kepada semua orang yang pernah mengumpat dia, pernah mencaci dia, pernah menganiaya dia, pernah memviralkan sesuatu yang buruk tentang dia, maka dia maafkan keseluruhan orang-orang tersebut. Maka sikap ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri kalau kita tengok adalah satu ikon yang banyak mengajar kita tentang memberinya sifat maaf, dan bagaimana maaf itu adalah satu yang perkara yang dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kan, kita tengok bagaimana ketua munafik pada zaman Rasulullah, Abdullah bin Salul kan. Abdullah bin Salul ni dia adalah ketua munafik kan. Jadi apa yang dibuatnya kepada Rasulullah dengan pelbagai fitnah, pelbagai provokasi, pelbagai tentangan dan juga macam-macam, tetapi di akhir ketika dia mati, Rasulullah datang untuk mensolatkan jenazah dia, sehingga turun perintah Allah selepas itu tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan golongan munafik. Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempunyai sifat pemaaf yang sangat tinggi, yang begitu tinggi sekali. Jadi yang itu kita lihat bagaimana Islam menggalakkan kita supaya memaafkan, walaupun kita dianiaya, walaupun kita ada hak untuk kita menuntut bela, tetapi keutamaannya diberikan kepada orang yang sentiasa memberikan kemaafan. Okey, kalau kita lihat dalam slide ini, dia menceritakan bagaimana jalan membela diri dengan kekuatan mental dan fizikal merupakan satu keadilan dan seimbang, dan menghilangkan perasaan dendam, namun memilih kemaafan adalah lebih utama. Yang ini yang saya katakan, dan mungkin ada persoalan yang mungkin kita tertanya-tanya kan, dah kalau kita je minta maaf, kita je yang mengalah, jadi macam kita je lah yang pihak sana semakin bermaharajalela, semakin melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya dalam Islam kita ada dua jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak ambil jalan secara menuntut bela, kita nak membela diri, kita nak gunakan kekuatan kita yang ada kan, sebab kita ni telah dianiaya, dizalimi, maka jika kita nak melakukan hak kita, nak membela hak kita, ada jalannya, memang dibenarkan dalam Islam. Tetapi apakah yang lebih utama daripada kita balas balik ataupun kita berikan kemaafan? Maka banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah menceritakan bahawa kemaafan itu adalah lebih utama lagi. Contoh dekat sini kan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah An-Nahl, ayat di akhir-akhir ayat surah An-Nahl, diceritakan dalam ayat ini
ayatnya inilah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Iaitu yang bermaksud, dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kamu. Maknanya kalau kita nak ambil jalan menuntut bela, boleh je. Itu adalah jalan keadilan yang seimbang. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wala in sabartum, dan jika kamu sabar. Sabar ni maknanya kamu memberikan kemaafan. Lahu wa khairul lissabirin, maka dia adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ayat ini turun ketika berlakunya perang Uhud. Berlakunya perang Uhud, di mana kita menyaksikan dalam perang Uhud tu jenazah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hamzah, telah dicincang kan, telah dirosakkan sehingga tubuh Hamzah itu maknanya dicincang-cincang, sehingga Rasulullah sangat sedih melihat keadaan jenazah bapa saudaranya Hamzah. Lalu Rasulullah telah berjanji, bersumpah bahawa untuk menuntut jenazah Hamzah ini, aku akan bunuh 70 orang musyrikin untuk menyamai jenazah Hamzah. Jadi Allah turunkan ayat ini. Allah kata, kalau kamu nak balas, boleh balas dengan setimpal. Jadi balas dengan setimpal ni maknanya kalau dibunuh satu, maknanya balasnya satu. Tapi bila Rasulullah menyebut bahawa dia akan menuntut bela dengan 70 kematian musyrikin, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar membalas kejahatan pihak lawan dengan kejahatan yang sama, yang setimpal. Tetapi Allah bagi satu option yang lain, option yang lebih baik daripada membalas dendam ataupun menuntut bela. Apakah solution yang Allah berikan? Allah berikan dalam ayat ini, solutionnya adalah wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Kalau kamu sabar, kamu berikan kemaafan, itu adalah lebih baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jadi dekat sini dinyatakan juga innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Maknanya orang yang memilih sabar, orang yang memilih kemaafan, maka inilah Allah nyatakan Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang banyak membuat kebaikan, muhsinun. Sama kan macam dengan ayat kita lihat surah ayat yang menceritakan tentang manifestasi berpuasa dalam bulan Ramadan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri takwa yang paling hampir adalah dengan memberikan kemaafan. Dalam ayat kemaafan tu kan tadi yang kita sebut di slide sebelum ni kan, yang wa anta'afu aqrabu littaqwa, dalam ayat tersebut dia menjelaskan bagaimana berlakunya perceraian di antara suami isteri yang baru berkahwin, masih belum lagi bersama tetapi telah berlakunya perceraian. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa memberikan wa anta'afu, memberikan kemaafan, aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum. Dalam ayat tersebut Allah kata sebab situasi kan, kita lihat situasi bila berlakunya perkahwinan, baru berkahwin tak sempat bersama lagi, berlakunya perceraian. Jadi dia satu trauma yang sangat hebat bagi orang yang diuji dengan ujian tersebut. Jadi biasanya orang yang berada dalam ujian tersebut dia akan banyak menyimpan dendam dan tak nak memaafkan pasangan. Jadi Allah nyatakan dalam ayat di awal slide saya tadi tu wa anta'fu aqrabu littaqwa, maknanya dengan memberikan, kalau kamu berikan kemaafan maka dia hampir dengan sifat takwa. Lepas tu Allah nyatakan lagi wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa budi baik pasangan kamu tu, agar dia dapat meredakan kemarahan. Sebab biasanya kalau kita dah nak kahwin, ambil keputusan nak kahwin, maknanya lelaki itu adalah lelaki yang terbaik yang kita pilih dan isteri itu adalah isteri yang terbaik. Dan Allah suruh kita ingat momen-momen sebelum berlakunya perceraian tersebut. Maknanya dengan baiknya, dengan kasih sayangnya, dengan ini. Jadi perlu diimbau kembali peristiwa tersebut supaya kemarahan itu semakin menurun dan boleh memberikan kemaafan. Maka Allah kata memaafkan itu adalah lebih hampir dengan sifat takwa. Jadi kalau kita lihat dalam yang konteks lain ini pun kita jelas
Boleh kita nak ambil tindakan tuntutan secara keadilan, menuntut bela, tetapi Allah bagi option yang sangat baik lagi. Tapi option yang sangat baik ini adalah sukar sebenarnya untuk kita ikuti, melainkan dengan menurunkan ego kita dan kita tahu tentang tuntutan utama dalam agama kita, iaitu memberikan kemaafan. Okey. Ni kita jelaslah kan, kita lihat bagaimana memaafkan dia adalah di antara sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lawannya adalah pendendam. Pendendam ni adalah sifat mazmumah lah, sifat yang tidak baik, yang mana kalau kita memberikan kemaafan, sebenarnya kemaafan yang kita berikan itu dia balik kepada diri kita. Dia bukan berbalik kepada orang yang menganiaya kita. Sebab kita biasanya kita tak nak beri maaf sebab kita rasa senanglah dia kan. Aku dah bagi maaf, maknanya dia terlepas begitu. Hakikatnya tidak terlepas. Dan apabila kita memberikan kemaafan, hakikat sebenarnya kita yang melepaskan diri kita daripada belenggu keterikatan, belenggu hidup dengan asyik mengingati orang tersebut sehingga kita tak dapat melakukan apa-apa, ataupun kita tak dapat maju ke depan sebab kita ingat dia punya kejahatan orang yang kita lakukan, sedangkan dia sudah bahagia, dia sudah gembira dan dia sudah berjaya dalam hidup, tetapi disebabkan kita dendam, kita tak memaafkan, maka kita sebenarnya terpenjara dalam diri kita. Jadi sebenarnya bila kita memberikan kemaafan itu dibalik kepada kita, seperti mana Abu Damdam tadi kan, bagaimana hidupnya begitu kita kata begitu lapang, dan bagaimana orang yang memaafkan ini dia lebih disayangi oleh orang sekelilingnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut bahawa Allah sendiri pemberi maaf yang begitu tinggi sekali, sehingga kan kemaafan itulah yang perlu kita ikuti dengan mencontohi asma-Allah, iaitu memberikan kemaafan kepada orang lain. Dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Syura, au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Maknanya ayat ini dia menceritakan tentang bagaimana Allah melayarkan kapal yang besar, kapal yang sebesar gunung itu di atas lautan. Jadi bila Allah layarkan kapal itu dapat berlayar dengan baik. Dan bagaimana kalau Allah nak hancurkan kapal tersebut, Allah nak binasakan kapal tersebut, Allah boleh je nak menghancurkan kapal tersebut. Dan wa ya'fu an katsir, dan kita lihat banyak yang Allah selamatkan dengan jalan Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa hamba-Nya. Sebab kalaulah Allah menghukum di dunia ini atas dosa kita, tak akan ada satu manusia pun yang tinggal dekat atas muka bumi ini lantaran banyak sangat dosa-dosa kita. Tetapi Allah telah memaafkan banyak daripada dosa-dosa kita. Akhirnya kita boleh berada di atas muka bumi ini. Bolehlah terlepas di atas muka bumi ini, tapi di akhirat nanti kita tak akan terlepas sama sekali. Jadi maknanya di sini dengan sifat yang mulia, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf, sifat Rasulullah yang sentiasa memberi maaf, maka kita umat Islam dituntut untuk mencontohi sifat-sifat mulia ini, iaitu sifat memaafkan sesama kita. Dan kelebihan memaafkan ni kalau kita lihat memang banyaklah yang kita boleh baca kan, bukan saja daripada aspek agama. Dalam aspek agama banyak disebut, memang banyak sangat Al-Quran menyebut tentang pemberian maaf adalah lebih utama daripada kita menuntut bela. Yang lebih utama adalah pemberian maaf. Dalam kajian-kajian bidang-bidang contohnya bidang psikologi, bidang kesihatan, memang kita dapat lihat bahawa kemaafan ini dia mempunyai banyak elemen-elemen positif. Kepada siapa? Bukan kepada orang yang menganiaya kita,
tetapi kepada diri kita sendiri. Jadi benarlah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, apabila kita memberikan kemaafan, hakikatnya kemaafan itu dia sebenarnya balik kepada diri kita. Kebaikannya balik kepada diri kita. Jadi antara kelebihan ni dia adalah sebagai satu self help untuk diri kita. Sebab bila kita berjaya memaafkan seseorang, maknanya kita dah terlepas daripada belenggu dendam kepada seseorang. Jadi dengan memberikan kemaafan, kita akan rasa tenang, lebih bebas. Kita akan rasa kita terlerai daripada belenggu kehidupan kita. Ataupun kita mungkin rasa diri kita bersalah, bila rasa diri bersalah, maka kita tak maafkan diri sendiri. Maka tak maafkan diri sendiri itu pun adalah salah satu daripada sifat yang perlu kita hindari. Maafkan diri sendiri. Dengan maafkan diri sendiri, kita akan lebih ke hadapan lagi, lebih maju lagi, dan Allah sentiasa pemberi maaf. Dan pemaaf juga dengan memberikan kemaafan, dia adalah self speed. Maknanya hidup kita makin lancar, hidup kita makin laju bila kita memberikan kemaafan. Jadi semua kebaikan daripada kemaafan ini dia berbalik kepada diri sendiri, bukan kepada orang yang menganiaya kita. Itu antara dia dengan Allah. Tetapi untuk kebaikannya dia adalah untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau kita memaafkan, hubungan kita dengan Allah lebih akrab. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemaafan demi kemaafan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam banyak insiden-insiden dalam sirah Rasulullah. Tak mungkinlah saya sebut semua, tapi antaranya bila jenazah bapa saudaranya diperlakukan demikian dalam perang Uhud, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah mengambil pendekatan memaafkan orang yang memperlakukan kepada jenazah Hamzah tu kan, sehingga akhirnya Rasulullah tidak menuntut bela terhadap perbuatan tersebut. Abdullah bin Ubay, kemudian kita lihat juga bagaimana satu insiden kan, bagaimana dulu kan kalau kita tengok sejarah kan, Sukarno kan, Presiden Indonesia dulu, yang mana memenjarakan alim kan, ulama tafsir kan, Hamka kan, Buya Hamka kan, dan akhirnya Buya Hamka yang menyembahyangkan jenazah Sukarno. Jadi ini adalah satu contoh-contoh yang sangat baik yang perlu kita kenali, kita fahami dan kita contohi. Sebab dengan pemberian kemaafan yang beginilah dia sebenarnya kemaafan yang benar-benar tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentulah pemberian kemaafan ini dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjalanan hidup kita pun akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling klimaks sekali Allah telah memberikan jaminan syurga yang seluas langit dan bumi. Bayangkan rumah kita pun sebesar agam macam mana pun tak dapat lawan dengan Allah nak bagi kita istana yang seluas langit dan bumi nanti di syurga kelak. Sebab apa? Sebab kita berjaya memberikan kemaafan kepada orang. Jadi kalau kita lihat kan, hadis Rasulullah juga ada menyebut tentang bagaimana pemberian kemaafan itu ada jaminan-jaminan yang sangat baik sebagai ganjaran kepada orang yang memberikan kemaafan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku menjamin dengan sebuah istana di pinggir syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran meskipun dia di pihak yang benar. Maknanya kalau kita mengambil pendekatan kita diam, kita maafkan, kita tidak melanjutkan pertengkaran walaupun kita di pihak yang benar. Maknanya biasa pihak yang benar ni patutnya kita nak bertegang urat lah kan, maknanya nak bagi kita bagi menang, bagi puas hati. Tapi sebenarnya dalam Islam bila kita mengalah, bila kita memberikan pendekatan maafkan, kita mengalah, maka itulah dia orang yang kuat, orang yang hebat. Dan Allah janjikan istana di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia berada di pihak yang benar. Dan Allah juga janjikan
istana di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan pendustaan meskipun dia bergurau, dan sebuah istana juga di syurga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi kita lihat dalam bab puasa ni, kalau kita tengok study ayat-ayat tentang puasa tu kan, di hujung-hujung ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan puasa kamu hampir dengan sifat takwa, maknanya dengan kewajipan puasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam puasa juga Allah nyatakan dalam ayat-ayat tentang puasa tu, Allah suruh kita banyakkan berdoa kan, banyakkan berdoa. Dengan berdoa itu maka Allah akan berikan petunjuk pada kita. Jadi dalam bulan Ramadan adalah bulan kita kena banyakkan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab keampunan itu adalah akrab, lebih dekat dengan sifat takwa. Kita banyakkan doa, dalam doa kita moga diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, diberikan kelembutan hati supaya lebih mudah untuk memaafkan orang lain, dan dinyatakan juga wa antasumu khairul lakum, bagaimana berpuasa itu dia memberikan banyak kebaikan kepada kamu. Sebab dalam berpuasa ini bukan saja dari aspek fizikal kita, kesihatan kita adalah satu perkara yang dah dikaji kan secara ilmiahnya, tetapi dengan berpuasa juga dia mengajar kita erti sabar, dia mengajar kita erti memaafkan, dia mengajar kita supaya lebih berlapang dada dalam segala hal. Dan bagaimana Allah kata dalam ibadat puasa juga kita perlu banyakkan syukur, dan syukur dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, dan mulakan maaf itu dengan diri sendiri dahulu. Maknanya bila kita nak memulakan maaf ni kepada siapa dulu? Kepada diri kita sendiri dulu. Kita maafkan diri kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mohon maaf daripada orang-orang terdekat, iaitu keluarga kita, adik-beradik kita. Kita tak tahu kan, kadang-kadang kita sembang, kita gelak-gelak kitanya, tetapi ada yang terkecil hati, maka kita mohon maaf daripada kaum kerabat kita, sebab mereka paling rapat dengan kita dan banyak kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan orang-orang yang terdekat ini, maka kita mohon kemaafan kepada mereka. Dan juga orang-orang di sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita ni kepada ni adalah kawan-kawan pejabat, jiran-jiran tetangga, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan dalam Facebook, kawan-kawan dalam alam maya. Jadi itu semua adalah kawan-kawan yang mana mungkin kita melakukan sebarang kesilapan, maka sebaiknya kita dahulu yang memulakan dengan pemberian kemaafan kepada mereka. Kerana apa? Ganjaran dia sangat besar seperti mana yang kita lihat. Dan ini kajian-kajian ilmiah yang dah terbukti bahawa memberi kemaafan, memang memberi kemaafan, Allah dah janji jamin syurga dah tadi. Kita dah lihat dah dia punya ganjaran dia. Allah kata Allah jamin syurga seluas langit dan bumi. Tapi bukan bermakna bila kita memberikan kemaafan, dia punya ganjaran dia tunggu ke akhirat lama. Tidak begitu. Allah berikan juga ganjaran bagi orang yang memaafkan di dunia lagi. Sebab tu kita lihat banyak kajian-kajian ilmiah yang menceritakan bagaimana bila kita memberikan kemaafan, maka kemaafan itu dia semua berbalik-balik kepada diri kita. Dan bila kita berikan kemaafan, kita telah membuang racun daripada diri kita. Jadi dengan banyaknya bukti-bukti ilmiah ini yang menguatkan apa yang terkandung dalam Al-Quran 14 kurun yang lampau, dia menjelaskan sebenarnya hakikatnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan semua ada kebaikannya, dan kebaikannya adalah kalau kita lihat bukan saja di akhirat memang confirm insya-Allah mendapat ganjaran-ganjaran seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Bahkan di dunia lagi kita akan dapat dia punya kebaikannya seperti mana yang kita lihat dalam kajian-kajian ilmiah yang dilakukan dengan begitu banyak sekali kebaikan daripada memberikan kemaafan. Dan sebagai akhirnya lah, sebagai kesimpulannya, saya menyimpulkan bahawa
bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik untuk kita mulakan langkah baru, kita tukar kita punya sikap daripada dulu sukar untuk memaafkan orang kepada sikap yang baharu. Mulakan dengan memaafkan diri sendiri, mulakan dengan memaafkan kaum kerabat, mulakan dengan orang-orang terdekat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab waktu yang paling mustajab untuk kita doa minta keampunan, minta ampun dulu daripada Allah dengan segala kesalahan kita ini. Kalau dalam bulan Ramadan ini dia adalah pada waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu terbaik untuk kita banyakkan istighfar seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar iaitu pada sahur, mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa kita jika melibatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita tinggal solat, dosa kita tak puasa, dosa kita yang melibatkan hubungan kita, hablum minallah ni mana hubungan kita dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah, kita banyakkan istighfar. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, sudah pasti Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi dosa kita dengan manusia, apa yang perlu kita buat? Kita mesti settlekan, kita mesti minta maaf. Saya minta maaf. Jadi kita kena banyakkan belajar untuk mengucapkan saya minta maaf. Dan janganlah kita berdendam, kerana berdendam itu dia punya keburukannya balik pada kita. Bukan sahaja di dunia dari aspek-aspek ilmiah yang disebut tadi, tetapi juga di akhirat dia adalah satu sifat yang tidak baik. Satu sifat tidak baik, sifat yang mana iblis dulu dia kena diusir daripada syurga pun kerana dendamnya kepada Adam, Nabi Adam alaihi salam, dan kerana dendam itu dia cuba juga untuk mengeluarkan Nabi Adam dan isterinya daripada syurga. Jadi sikap dendam itu dia tidak baik untuk kesihatan kita, tidak baik untuk agama kita, dan tidak baik untuk masa kita nanti di alam akhirat nanti. Jadi sekadar itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian saya. Yang lemah itu, yang kurang itu semuanya daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Dr. Rabaitul Adawiyah atas sesi perkongsian yang begitu menarik sebentar tadi. Jadi mungkin boleh saya simpulkan juga yang kita hidup ni, kita kena sentiasa meminta maaf dan sentiasa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita lah. Jadi sebelum itu saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi link kehadiran bagi tujuan penilaian program dan juga perekodan mata CPD di dalam sistem iTrem lah. Yang ini boleh tuan-tuan dapatkan di chat lah. Jadi sebelum kita undur diri, saya mohon untuk kita buka beberapa soalan. Boleh diajukan terus kepada penceramah kita lah. Sekiranya ada, boleh kita buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada. Adakah soalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita? Saya nampak kita punya sesi ni sangat menarik lah. Sebabnya memang bertepatan dengan realiti kehidupan kita lah. Kan Doktor? Ya. Kita semua kita belajar sebenarnya untuk mempertingkatkan kemaafan. Sebab kemaafan ni dia bukan satu perkara yang mudah lah yang kita tengok kan. Tapi perlu kita pupuk kerana dia akan memberikan kebaikan yang banyak pada dunia dan juga pada akhirat kita, insya-Allah. Okey Doktor, ada satu soalan ni daripada kita punya peserta yang bertanya kenapa hati kita ini sangat keraslah untuk memaafkan orang lain apabila dah ada pertelingkahan ataupun
pencanggahan pendapat. Tapi bila kita nak maafkan tu agak sukar lah doktor. Mungkin doktor boleh bagi pandangan doktor lah. Okey. Terima kasih Encik Fazwan atas bacaan soalan tu, dan Masya Allah soalan tu soalan yang sangat baik, sebab maaf itu memang tempatnya di hati. Sebab tu bila ditanya pun dijawab, dia betul dijelaskan kan kenapa hati saya keras untuk memaafkan orang. Jadi di sana dia berbalik kepada hati, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa apabila Rasulullah ingin menjelaskan tentang makna takwa, kita balik kepada takwa, sebab dia sangat berkait rapat dengan takwa, seperti mana yang dinyatakan dalam ayat tentang puasa, ayat tentang memberikan kemaafan tadi, wa anta'fu aqrabu littaqwa, memberikan kemaafan itu lebih hampir dengan sifat takwa. Maka Rasulullah menjelaskan at-taqwa hahuna. Ketika Rasulullah menjelaskan takwa tu, maknanya at-taqwa hahuna tu Rasul sebut 3 kali. Maknanya takwa itu berada di hati. Takwa itu berada di hati. Jadi bila kata takwa itu berada di hati, maka hati itu perlu kita dibajai dengan sifat-sifat yang baik dahulu, sehingga akhirnya dia jadi lembut. Bila hati lembut, maka sifat maaf ni akan mudah akan kita perolehi. Dan sifat bila kata sukar memaafkan ni sebenarnya maaf nak cakap, dia banyak berkait rapat dengan ego kita. Sebab kita rasa kita ada something. Orang yang ego adalah orang yang rasa dia ada sesuatu. Dia rasa memang keturunan aku keturunan menang kan. Daripada dulu keturunan aku keturunan yang tak boleh berpantang kalah kan. Jadi dia nak mempertahankan. Jadi sikap begini adalah sikap yang mana kita lihat daripada perbincangan kita adalah sifat yang mana kita perlu hilangkan, yang perlu kita buang daripada diri kita perlahan demi perlahan. Bagaimana ego ni menyebabkan kita rasa sukar untuk memaafkan orang lain. Tapi bila sifat ego ni dah berjaya kita buang, dan kita lihat semua kita ni adalah sama, yang membezakan kita hanya takwa sahaja, maka daripada situlah mulanya mudah untuk kita memberikan kemaafan. Jadi bagi saya, untuk diri saya sendiri juga, apabila kita nak belajar sifat maaf ni, maknanya kita kena banyak mencari ilmu tentang bagaimana penuhi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar juga dia adalah satu terapi untuk kita rendahkan sifat ego kita. Sebab tu untuk kaum wanita kan, kaum wanita ni dalam hadis Rasulullah, ketika Rasulullah berpesan kepada kaum wanita ni, Rasulullah pesan kepada kaum wanita ni dua amalan je. Dua amalan, yang mana dua amalan ini dia akan menurunkan sifat-sifat negatif yang ada, antaranya dendam, pemarah, tak nak maafkan orang kan. Apa dua amalan yang dituntut oleh Rasulullah SAW kepada wanita? Yang pertama, banyakkan istighfar. Maknanya kalau kita lah perempuan ni, kalau kita nak pupuk diri kita mudah memaafkan, maka banyakkan istighfar. Yang kedua, banyakkan sedekah. Jadi dua amalan yang Rasulullah berikan kepada wanita, maknanya dengan banyakkan istighfar, banyakkan sedekah, dia boleh menghilangkan ataupun mengurangkan semua amal-amalan buruk, sifat-sifat mazmumah yang lain. Jadi kita kena penuhi hati kita dengan berbalik-balik pada takwa. Kita kena sedar bahawa kita tidak ada apa-apa. Kalau kita pandai pun, pandai kita adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada kuasa, kuasa kita pun Allah yang berikan, dan Allah boleh tarik pada bila-bila masa. Dan kalau kita rasa kita kaya, kaya pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya perasaan bahawa kita ni tak ada apa-apa, maka kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Wallahu a'lam. Okey, saya nampak penerangan tu begitu terperinci lah doktor. Jadi saya nampak ada beberapa soalan, tapi saya mengambil masa, mengambil kira kita pun kesuntukan masa. Kita ambil satu lagi soalan dan lepas tu kita akan tutup lah. Boleh doktor? Okay, insyaAllah. Untuk soalan yang kedua, daripada bertanya kepada penceramah kita lah, adakah
maaf itu perlu diucapkan atau sekadar cukup dengan tidak membalas keburukan kepada si dia? Itu soalannya lah. Okey. Terima kasih yang bertanya. Adakah dia perlu diungkapkan? Sebenarnya kalau kita tengok tadi pun daripada ayat tadi kan, ayat daripada surah Ali Imran tadi kan, yang mana Allah janjikan syurga seluas langit dan bumi itu, maknanya yang pertama maknanya dari segi perbuatan kita ni, maknanya kita berjaya menahan. Berjaya menahan tu pun dia lebih besar daripada sekadar kata, sebab kadang-kadang kita kata ya saya maafkan, tetapi kata itu hanya di mulut, tak sampai ke dalam. Sebab tu adanya orang kata forgive yes, forget not. Mulut tu boleh cakap ya saya maafkan, tapi dalam hati belum tentu lagi. Tapi dalam ayat yang mana kita lihat step yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tadi dalam surah Ali Imran tadi kan, wal kadhiminal ghaiz, maknanya kan dari aspek dia punya body language dia tak langsung menunjukkan dia ni marah. Maknanya bila orang buat sesuatu yang trigger kemarahan dia layak untuk marah, tapi kan dia tidak menggambarkan langsung kemarahannya, bukan pada perkataan, bukan kepada riak wajah dia, body language dia, apatah lagi perbuatan dia, berjaya menahannya tu. Jadi itu lebih besar daripada kita katakan saya maafkan, tetapi dalam hati masih lagi ada saki baki dendam je. Kemudian lebih yang selepasnya tu wal afina anin nas, maknanya kita berikan kemaafan, dan kemaafan tu kalau kita nak lebih jelas lagi, orang yang memohon maaf tu faham yang kita maafkan dia dengan kita ungkapkan ya saya maafkan. Dan yang lebih besar lagi, kita lihat kesan daripada kata-kata dia ya saya maafkan tu, kita lihatlah hubungan dia selepas tu macam mana. Kalau hubungannya makin baik, dia boleh bagi hadiah, dia boleh bagi kita makanan, maknanya kemaafan dia adalah kemaafan yang benar-benar tulus ikhlas. Tapi kalau dia kata ya baik saya maafkan, saya maafkan, tetapi kita tengok lepas tu kita panggil dia pun dia tak datang, kita message pun dia tak jawab, maknanya di sana ada something lagi. Jadi sebaik-baiknya ungkapan maaf itu disusuli dengan kita punya perbuatan kita, riak kita, dan juga kita punya tindak balas kita selepas berlakunya insiden tersebut adalah lebih baik. Itu menunjukkan kemaafan yang benar-benar tulus dari hati yang bersih. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Doktor atas penerangan yang begitu terperinci dan juga soalan-soalan yang diajukanlah kepada kami lah. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyatakan yang untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk program Fasting Talk Ramadan Karim untuk siri keempat yang akan dijangka akan pada minggu depan lah. So kalau tak ada apa-apa, saya mohon undur diri dan mohon untuk minta maaf sekiranya terdapat kelemahan ataupun kecelaan lah. Jadi saya tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.